بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmah serta taufik dan hidayah juga riayah dan inayahnya, alhamdulillah sekali lagi pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu bagi meneruskan muzakarah ilmu tauhid kita berpandukan kepada kitab Risalah Tauhid. Dan alhamdulillah pada hari Ahad, hari Jumaat, hari Sabtu yang lepas kita telah pun menyambung ke perbincangan kita, khususnya kita masih lagi di dalam beriman kepada hari akhirat. Jadi di dalam kitab kita ini diceritakan, kita mengenai ataupun dihuraikan mengenai dengan hukum kita beriman dengan hari akhirat, dan juga yang mula-mula sebelum kita sampai kepada hari akhirat yang sebenarnya, iaitu dihubungkan dengan kematian kita, yang mana setelah kita mati kita dikuburkan, dan macam mana suasana dikuburkan itu. Maka keadaan inilah yang dibincangkan dalam kitab kita ini, ya, secara sebentar lalulah sebagai maklumat kepada kita, yang mana kita wajib kena percaya, wajib kita kena yakin bahawa akan berlaku soal mungkar dan nakir di dalam kubur. Sebab tu kalau kita dengar orang baca talqin, ya, kita sebut, orang yang baca sebut tu, ya, sesungguhnya, ya, soal mungkar dan nakir di dalam kubur adalah benar. Kita kena yakin. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tolak hal lain, kita tolak lain daripada ahli sunnah wal jamaah, jangan pakai. Semua jadi gila dah lah ni, ya. Tuan-tuan mungkin dapat juga pada satu sembahyang di Indonesia, saya pun naik Benin, lepas hantar mereka saya, lepas tu tanya pula, tanya dia lah, tanya saya buat apa. Tu imam mati tengah sujud, makmum selapak mai tengok tengah mati, lepas tu angkat tangan takbir sembahyang pula. Kita pun tak tahu penatang apa, kita pun tak tahu. Jadi jenis macam tu semua berpening kepala kita belakang. Itulah kita di akhir zaman ni, kita jangan lupa pesanan Nabi tu, umat aku akan pecah pada 73 golongan. Tuan-tuan ingat hal tu? Bila ingat hal tu, hilang. Tak ada jadi kebimbangan pada kita. Memang betul lah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tu tuan-tuan, 73, Yahudi 72, kita umat Muhammad 73, semua Nabi kata finnar, dalam neraka. Hanya satu. Hak mana satu ni? Ma ana alaikum wa ashabi. Hak ni yang Nabi pertama, apa yang mana hak aku buat dan juga para sahabat aku buat, yang itulah yang betul golongan yang hak yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni
Tuan-tuan tengok ni, keadaan suasana alam cukup teruk. Saya dia hantar mai tu, dia nak tanya saya tak apa tanya kawan tu. Kalau saya tak buat, saya buat tak apa, tanya saya. Jadi kita jadi penin. Hantar sebagai maklumat tak apalah. Tuan-tuan mungkin dapat tu, mungkin dapat. Daripada Indonesia. Kereta ni lah Allah. Tu dia kata macam-macam. Kita tu heran tuan-tuan. Itu adalah menunjukkan petanda akhir zaman yang Nabi kata, umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Itulah dia antara dia. Jadi kita pegang betul tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh Nabi, ma'ana alaikum wa ashabi. Hak tu yang kita nak pegang ni. Apa yang Nabi dan juga para sahabat yang dididik oleh Nabi SAW lakukan, itulah hak yang sebenarnya. Itulah yang betul. Pegang betul-betul yang ni. Raddu alaihim bin nawajiz. Kata Nabi, gigitlah dengan tangan dengan gigi gerhammu. Mana dia suruh kita pegang betul-betul. Tu Nabi buat satu orang kata macam perbandingan. Dia suruh gigit, mana kata ikutan kita tu kepada yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat tu, kita suruh kita pegang sungguh-sungguh. Raddu alaihim bin nawajiz. Dia suruh gigit dengan gerham kita. Pasal apa tuan-tuan? Sebab gigi gerham ni kuat. Sebab tu orang tak ada gigi gerham ni cukup masalah. Nak makan juga masalah. Terutama kali makan macam buah petai ke apa tu, terpelantin, baik masuk pinggan orang habis. Pasal apa? Gigi gerham dia tak dapat nak menangkap. Sebab tu kita tak ada gigi depan tak apa lagi, gigi gunting tak apa lagi, tapi tak ada gigi gerham, payah nak makan. Tu dia orang kata apa, bila dia makan tu di mulut dulu. Tentu kita tengok berbalik kan. Tu Nabi pesan tu, dia buat satu perbandingan tu, dia suruh kita gigit, kita pegang sungguh-sungguh. Gigit dengan gerham kita. Tu tuan-tuan jaga tu. Ni adalah pertanda akhir zaman. Tu pertanda akhir zaman tuan-tuan, ingat. Mana kata sebelum berlaku kiamat, itulah dia antara tanda-tanda kecil dia. Yang mana Nabi sebut ribuan tahun dulu. Lah ni dah berlaku dah. Satu persatu. Hanya benda ni yang kita boleh kenal kalau kita ada ilmu pengetahuan tentang dia. Kalau kita tak ada ilmu, payahlah kita nak kenal yang tu. Takut-takut kita pun ikut dia sama. Baik, jadi kita tengok dalam huraian kitab kita ni bahawasanya kepercayaan kepada hari kemudian ni ataupun hari akhirat ini, dia merangkumi yang pertama sekali, iaitu disebutkan dalam kitab kita ni, iaitu soal dua malaikat Munkar dan Nakir kepada mereka yang mati. Yang ni malam ni kita sambung hak ni. Sebab lepas tu dia akan hurai sikit-sikit saja. Dia beritahu kepada kita tu, yang kedua nikmat atau azab dalam kubur. Yang ketiga dihidupkan semula mereka itu sebagaimana rupa asli, rupa yang asal dia dulu. Walaupun dia mati kena lenyek di lori bialak sampai hancur berkecil, tak ada nampak rupa manusia, tapi insya-Allah esok Allah Taala akan bangkit dia di atas rupa dia yang asli. Tuan kita bimbang. Dia tanya pula, macam mana la ilaha illallah? Inilah tuan-tuan, kita kalau tak mengaji ni, dia duk tanya apa? Kerja Allah Ta'ala tu duk tanya. Tanya kerja kita ni. Kerja Allah Ta'ala kun payakun, tu hak dia. Dia yang buat semua sekali. Tak ada masalah. Jadi apa yang kita duk fikir pula macam mana Allah? Duk tasarkan macam mana? Tu kerja dia. Kita fikir hal kita ni. Hal kita dengan Allah Ta'ala, tu kita kena fikir. Dia nak fikir kerja Allah Ta'ala. Itulah kesilapan kita ni. Sama dengan kita duduk lain, dia fikir kerja orang lain. Fikir kerja kita. Itu cerita dia dah. Ni teman-teman dalam ilmu akidah ni, hak ni yang penting. Kita nak kena jaga ni diri kita. Nak selamatkan kita. Supaya apa yang disebutkan oleh musannif kitab kita ni, supaya benda-benda hak dalam ni besok ni, biarlah hak yang akan berlaku ke atas diri kita, semuanya benda-benda yang baik, benda-benda yang akan menyelamatkan kehidupan kita semenjak kita berada di alam barzah, di dalam kubur. Itulah awal mula-mula. Saya dah baca ada hadis dulu ni, pasal apa? Sebab kubur ni kata Sayyidina hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, Nabi sebut kepada dia, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sungguhnya dia kata Nabi, kubur itu adalah tempat perhentian yang pertama. Tempat perhentian manazil, awwalu manazil, tempat perhentian yang pertama daripada tempat-tempat perhentian akhirat. Sebab itu bila kita mati, kita duduk dalam kubur tu sebagai orang kata apa, alam sementara kita tu, nak pisah dah tu. Mana dunia dah tak ada dah bagi kita, habis dah. Tapi di akhirat kita belum sampai lagi. Tu dia letakkan di tengah kedudukan dia tu. Sebab tu yang saya sebut pada bulan 2 bulan lepas tu, bahawasanya menjadi perbincangan di kalangan ulama-ulama tauhid mengenai dengan alam barzah ni, sama ada dia alam dunia ataupun alam akhirat ataupun alam di antara dunia dan akhirat. Ni ulama dia bincang.
Pasal apa? Nak bagi maklumat dan juga pengetahuan kepada kita. Tetapi tak apa, kita boleh terima. Sebab apa? Ini lepas kita mati, memang begitulah. Ya, semua kita akan dimasukkan ke dalam tanah. Duduk di situ. Maka di situlah akan berlaku. Sama ada kita akan diberi nikmat oleh Allah ataupun diazab sebaliknya. Tentu kena jaga. Hak tu yang kena jaga, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita Nabi pesan sangat-sangat. Nabi pesan sangat-sangat. Lakukanlah amalan-amalan yang membolehkan kita apabila berada di alam barzah ataupun di alam kubur, kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu di antara dia yang saya sebut dulu, ya, yang Nabi pesan sangat-sangat. Ya, sebelum kita bagi salam, dalam masa kita baca tasyahud akhir tu, sampai fil alamina innaka hamidum majid, tuan-tuan baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari wa fitnatal mahya wal mamat wa syarril masihid dajjal. Tu Nabi perintah suruh kita baca, tuan-tuan. Habis kita baca tasyahud akhir sampai kepada fil alamin innaka hamidum majid, tu baca ni Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Tu menambah ayat tu. Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada mendapat azab kubur. Sebab azab di dalam kubur ni, naudzubillah tuan-tuan, kita pasal kita tak tahu. Cuma Nabi benda ni Nabi cerita saja. Pasal dia adalah merupakan daripada perkara-perkara yang gaib yang kita tak boleh nak capai dengan panca indera kita. Kita baca yang diminta. Begitu juga dengan wa'adzabin nar, dengan azab api neraka. Siapa akan tahan dengan azab api neraka ni? Satu titik api neraka kalau ditumpuh ataupun dijatuhkan ke dalam dunia ni akan habis musnah. Setitik sikit saja. Sedangkan api yang Allah Ta'ala bagi ni, Nabi sebutkan dalam hadis dia 70 kali dibasuh oleh malaikat, dihantar kepada kita ni untuk tujuan kegunaan kita. Guna kita nak masak dan bakar dan sebagainya. Tu asal api neraka, tapi dibasuh oleh malaikat. Tuan-tuan nak tanya basuh macam mana? Tuan tanyalah, kerja tu bukan kerja kita. Tu kerja malaikat. Basuh macam mana api nak basuh? Ikut suka dia basuh macam mana pun. Masalah kita basuhkan sudah yang kita tahu hak cerita kita. Tapi Nabi sebut macam tu supaya apa? Untuk nak menjadi kegunaan kepada kita manusia. Tu pun bila kena tengok macam mana. Macam mana orang yang mati terbakar habis hangus. Tu api hak di dunia tu, asal api neraka yang dicuci oleh malaikat, dihantar mari untuk kegunaan kita manusia. Tuan-tuan bayangkan. Tu bawa api tu. Ni api yang ori. Api ori. Tuan-tuan bayangkan. Nak kita masuk neraka, memang kita minta lindungan Allah Subhanahu wa taala, wa fitnatil mahya wal mamat, dan juga kita minta lindung dengan Allah Taala supaya dipelihara kita ni untuk mendapat fitnah dalam kehidupan dan juga ketika kita nak mati. Tu kita nak mati, kita hidup dia pun banyak fitnah ujian yang Allah Taala bagi. Nak mati pun macam saya cerita minggu hari Sabtu lepas lah. Ya, nak mati itu pun kita kena juga di situ, iaitu dinamakan kita berada dalam keadaan sakaratil maut. Tu yang kita minta doa tu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tapi kita tak tahu makna, kita pakai baca ajalah. Fahamlah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita minta dengan Allah Taala supaya permudahkan, bagi senang kita besok ni apabila ketika kita berada dalam keadaan sakaratil maut, mabuk nak mati. Nak mati ni pun mabuk. Dia cerita tu dalam keadaan tu, sakarat tu, mana tak tentu arah pada masa tu. Pasal pada masa tu dia tidak ada lagi dah. Dia duduk pedangkan di antara dunia dengan akhirat. Tu sebelum Allah Ta'ala nak cabutkan roh daripada jasad kita semua sekali ni. Tuan-tuan, tu yang kita nak minta tu. Supaya Allah Ta'ala bagi mudah roh kita keluar, mudah mulut kita dapat menyebut La ilaha illallah. Itu kena dia. Yang Nabi cerita dalam hadis ni. Kemudian kita akhir sekali, wa syarri masihid dajjal. Minta kita ni Allah Ta'ala pelihara jauh kita daripada kejahatan Dajjal di akhir zaman besok. Na'udzubillah. Yang ni mungkin kok kita tak dapat, tak tahulah. Wallahualam. Kok Tuhan panjang umur kita dah dapat jumpa dengan Dajjal, tak tahulah. Masihid Dajjal. Bukan Dajjal, Dajjal Melayu. Dajjal bahasa Arab nah. Min syarril masihid Dajjal. Dajjal Melayu tak pakai tu. Dajjal. Tu cerita dia. Tu di antara amalan yang Nabi suruh kita baca. Selepas daripada habis selesai kita baca tasyahud akhir, baca doa ni. Minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan benda ni kepada kita. Jaga pelihara kita. Terutama sekali itulah tu, min azabil qabri. Kadang kita nak baca, betul dah untuk imam pun cepat.
Tok Imam kita okey lah, tak adalah, bukan tak marah lah. Setengah masjid tu dah sungguh-sungguh. Kita dah baca hani pun tak ada. Dia bagi salam dah. Ada yang tak syahat, tak ada habis. Fil alamin pun Tok Imam bagi salam dah. Kita pun kelang kabut. Yang Tok Imam pun lak. Fahamlah dalam istilah berjamaah tu. Saya dah lalu semang berjamaah kita kena jaga. Dia ada adab. Adab di antara imam dengan makmum. Sebab tu tuan-tuan, ya, di masjid kita tu suruh jemput Ustaz Fauzi Tahir mengajak selepas daripada paraid dia tu, kitab Al-Qaulul Tam tu. Mengaji kitab tu bagi khatam betul-betul. Mengaji kitab tu bagi khatam. Tuan-tuan akan tahu macam mana nilai sembahyang berjamaah kita ni. Di mana tugas di antara imam dengan makmum. Sebab tu dia bagi nama kitab tu Al-Qaulul Tam. Ungkapan yang lengkap, yang sempurna. Fi ahkami, pada menyatakan hukum-hukum al-makmum wal imam, di antara makmum dan imam. Makmum pun nak kena belajar, tu imam pun nak kena mengaji. Tu nak cerita tuan-tuan. Tu yang ditulis oleh Syekh Ibn Ahmad tu rahimahullah. Yang Datuk Syekh Zakaria terjemahnya kita duk baca tu, Ustaz Fauzi Tahir yang mengajak ni masjid kita ni. Tuan-tuan mai dengar. Tak apalah dari awal dia mengajak faraid, bagus juga tu. Tu satu ilmu yang mana yang mula-mula akan diangkat daripada kita ni, faraid lah. Pasal kita malas nak belajar faraid ni, yang mengajarkan tentang hukum-hukum pesaka dalam Islam ni. Lepas tu dia akhir tu dia akan ajak tu 2-3 masalah dia untuk kebaikan kita semua tuan-tuan. Ambil tahu tu ilmu kita. Baru kita tahu cara-cara tata cara dia. Macam mana tu imam, cara peranan tu imam, macam mana makmum dengan cara peranan makmum. Tu dia cerita. Barulah kesempurnaan jamaah tu berlaku. Minta maaf tuan-tuan, saya memang benda ni saya tekan sangat dalam berjamaah ni. Satu lagi, minta maaf. Satu lagi nak tolong ingat. Ilzam kita. Dalam hadis Nabi disebut sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Nabi sebutkan kepada dalam pasal sawu sufufakum, samakan oleh kamu saf-saf kamu. Apa peranan di situ? Pasal apa? Fa inna taswiyatas sufuf, maka sesungguhnya kamu menyamakan saf itu min iqamatis salah, yakni min ba'di iqamatis salatil jamaah. Sebahagian daripada pahala kita sembahyang berjamaah tu, saf tu. Maka di sini ulama-ulama bincang dalam kitab fiqh tu, bukalah kitab fiqh benda ni. Tu dikatakan kita kena ada ilzam. Nabi sebut dah. Bila disebut macam tu, ni cara dia kamu nak bentuk saf macam mana. Jaga ilzam. Apa makna ilzam? Ilzam bahasa Arab, bahasa Melayu kata dempek. Tahu dempek tak? Ni duduk sebelah tu dempek lah. Nama dia dempek. Dempek tu 3 keadaan. Pertama sekali, mangkib bau, rukbah dan kaki. 3 keadaan tu, iaitu bau, lutut dan kaki. Tu ilzam nama dia. Lepas tu pula dia masuk muhazah pula. Muhazah kata ni sama tumit tu sama tumit. Sebab tu orang buat senang kat kita dah di atas sejadah kita ni. Tu pun ada ke depan, ada ke belakang. Kita pun tak erti macam mana. Nampak tuan-tuan, nampak tu. Kalau tuan-tuan tak mengaji betul-betul, minta maaf tuan-tuan. Kita mai sembahyang jemaah ni sia-sia saja. Tak dapat pahala jemaah. Seperti apa? Pahala jemaah kita dipotong habis. Disebabkan itu di antara dia. Itu di antara dia. Sebab tu tuan-tuan, ilzam penting ni. Bagi bau sama bau ni bersentuh. Itulah dikatakan bahawa kesatuan kita dalam sembahyang berjamaah. Tu Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, hati kita sama. Tidak ada yang lain. Semua ada satu. Tu penting nak cerita begitu tuan-tuan. Ni benda-benda benda ni kita nak kena ada ilmu. Okey nah, baik. Kita sentuh sikit tu. Baik, dalam apa nama ni, membicarakan percayaan terhadap hari kiamat ni, yang pertama sekali soal 2 malaikat Munkar dan Nakir kepada mereka yang mati. Yang kedua, nikmat ataupun azab dalam kubur. Jaga. Di dalam kubur pun Allah Ta'ala dah bagi dah nikmat dan juga azab. Sebab tu Ibn Jauzi kata dalam kitab Ar-Ruh, ya, di dalam kubur roh akan mendapat sama ada roh muna'amah ataupun roh mu'azzabah. Roh tu diazab, mendapat azab daripada Allah dan juga mendapat nikmat. Yang kita nak hak mana tuan-tuan? Sebab itulah kita mengaji tauhid ni, di sini dia akan didik terbiah diri kita ni. Nak bawa diri kita tu apabila kita besok satu hari masuk dalam liang kubur, itulah keadaan dia yang kita akan tempuh. Semua akan tempuh. Kecuali nabi-nabi dan juga Sayyidatina Fatimah Asad, itu seorang saja perempuan yang tak kena soal dalam apa nama ni,
kubur. Hal lain semua akan kena. Tu tengok keadaan. Kalau kata dia tu seorang Islam yang mukmin, yang bukan orang yang bermaksiat, alhamdulillah dia akan selamat. Tapi bagi orang yang kafir, tolak ke tepi. Hak tu dah confirm dah. Dan hak kita sendiri ni kita ni hak yang mukmin ni. Pasal ada mukmin ni, ada mukmin yang taat, ada mukmin yang asi. Tuan-tuan, kita kena faham nah. Kita dalam beriman ni, ada tak kita beriman dengan Allah Ta'ala? Kita beriman, ya. Tapi ada kita melakukan kebaikan? Ya. Ada tak kita buat jahat? Ya, buat juga. Kita buat jahat. Cukup mana kita tu? Yang ni dinamakan mukmin yang asi, yang bermaksiat dengan Allah, yang berdosa dengan Allah. Ada hak mukmin yang taat, selamat dia. Jadi kita ni kedudukan macam mana duduk diri kita ni, tuan? Nak bawa kita nak pindah, nak jadi orang betul-betul yang mukmin yang taat ataupun mukmin yang asi, bermaksiat. Kita sendiri pilih lah yang mana. Tu dia cerita dia. Jadi pasal apa? Sebab Allah Ta'ala akan dia bagi tu ujian awal tu di alam kubur lah. Di alam kubur lah. Sebab tu bila disebutkan, Nabi sebutkan tadi ni, bahwasanya al-qabru, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah ni, bahwasanya kubur tu adalah merupakan satu tempat perhentian kita mula-mula sebelum kita menjangkau ke akhirat. Sebab tu Nabi sebut lagi, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar min. Barang siapa yang mendapat kejayaan dalam kubur tu, dia dah dapat menjawab semua segala dia, maka kata Nabi adalah fama ba'dahu aisar minhu. Maka selepas daripada itu, selepas daripada dia dibangkitlah kubur besok ni, mana kata kedudukan dia cukup mudah lagi. Kehidupan tu mudah lagi. Tapi wa illam yanjah minhu, kalau sekiranya di dalam kubur dia pun dah tak dapat berjaya, tak dapat dan menjawab soal muka nakir dan sebagainya, maka fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka lepas daripada itu, maka dia akan mendapati huru-hara yang sangat dahsyat yang akan berlaku kepada dia. Tuan-tuan, tu ni kita. Tuan-tuan, saya serukan ni diri saya terutama sekali, dan juga tuan-tuan fikir, renung balik diri kita ni. Ni kita beriman ni tujuan kita beriman ni dah dia ni. Nak bagi satu kesedaran di dalam iman kita dan apa diri kita ni, supaya kita sebagai hamba Allah, apabila Nabi sebut kepada kita hal-hal yang berhubung dengan alam barzah ni, kita kena wajib, kena yakin, dan bila dengan keyakinan itulah yang akan kita semaikan dalam dada kita. Sebab itu tuan-tuan, kita ni orang beriman ni, kalau betul-betul dia beriman, dia tak akan melanggar perintah Allah, dia tak akan melanggar. Pasal apa? Orang beriman ni orang yang Allah Ta'ala pilih. Sebab tu Allah Ta'ala pilih kepada, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Ya ayyuhallazina, semua Allah perintah dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mana suatu nilaian yang Allah Ta'ala bagi cukup hebat kepada orang beriman ini. Tu kita, sebab tu kita nak beriman macam tu tujuan tu. Sebab tu Al-Mutahid, tuan-tuan, dia ajak kita ni cukup cantik, supaya apa? Dapat kita nak membina jati diri kita ni menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Kalau tuan-tuan mengaji fiqh saja, habis out. Tauhid tak mengaji, iman tak tahu sah tak sah, buat tentang apa? Tambah nak mengaji tasawuf, lagi jauh. Saya melihat cerita lah, benda ni saya boleh cerita. Ya, takut tuan-tuan balik tidur tak lena. Tak lagi. Duk fikir apa yang saya cakap ni. Saya tak mau cerita benda ni. Satu masa kita sembang lain. Itu dia cerita tuan-tuan. Pasal dia nak bagi satu kesedaran dalam diri kita ni. Baru kita kenal diri kita siapa. Itulah kita sebagai hamba Allah. Baik. Kemudian dihimpunkan kita besok ni di padang mahsyar, menerima berbagai-bagai hal mengikut iman dan juga amalan masing-masing. Yang kelima, memohon syafaat daripada anbiya, yang para nabi. Ya, itu kita minta tolong tu besok di akhirat besok ni. Yang keenam, dijalankan kira-kira atas segala amalan yang dilakukan di dalam dunia. Dihisap segala amalan kita, sama ada yang kecil ataupun yang besar, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik, semua akan dihisap. Tak apa, benda ni saya akan bagi, saya akan hurai dalam kitab kita ni. Tak disebut hal ini, cuma dicerita kepada kita tentang apa nama ni, soal jawab dua malaikat dalam kubur. Tapi benar saya akan cerita, dan berpandukan kepada hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam, yang tujuh, ditimbang segala amalan manusia, antara amalan yang baik dengan amalan yang jahat. Itu dia kata di mizan,
Ditimbang amalan tu, setelah dihisab ditimbang. Nak tengok hak mana berat, sama ada berat belah baik ke, berat belah yang tak baik ke. Yang ke-8, dibahagikan kepada semua orang surat, kemudian dikira dan ditimbang amalannya. Lepas itu Allah Ta'ala akan beri suratan kepada kita. Ada yang mendapat suratan melalui belakang, ada yang mendapat melalui dengan tangan kanan. Itu tengoklah suasana macam-macam. Dan daripada situ dah kita boleh nampak dah. Kalau sebenarnya kita dapat suratan daripada belakang, mana tu kedudukan tu memang tak ada baik dah. Memang tak ada dah rekod dia. Tapi bila Allah Ta'ala serahkan dengan di depan kita, di atas tangan kanan kita, maka itulah hamba yang akan melalui kebahagiaan. Yang ke-9, melalui titian, yakni siratul mustaqim, yang terletak di atas neraka menyeberang ke syurga. Dan yang ke-10, orang mukmin masuk ke syurga dan orang-orang kafir dan munafik masuk ke neraka. Tuan-tuan, kita kena faham. Bila sebut orang kafir, jangan kita duk pasal ek. Jangan kita duk pasal ek. Pasal apa Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, bila diceritakan an-nar u'iddat lil kafirin. Neraka itu kami sediakan bagi orang-orang yang kafir. Tuan kena faham di sini. Neraka tu Allah Ta'ala kata kami telah sediakan untuk orang yang kafir. Syurga pula ajalnah ni u'iddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Sebab tuan-tuan, Allah Ta'ala sebutkan lil kafirin ni termasuk dengan kita sendiri. Hak Islam ni. Pasal apa? Pasal apa? Tuan-tuan tengok. Dia kafir ni ada dua. Satu dinamakan kufur i'tiqadi. Yang kedua kufur amali. Orang kafir yang ori ni, dia kufur i'tiqadi. Makna i'tiqad dia tak terima apa yang disampaikan oleh Rasul. Dan dia tak mengaku Allah tu sebagai Tuhan. Itu kufur i'tiqadi. Kufur i'tiqadi habis ke semua sekali. Habis ke semua sekali. Yang kedua kufur amali. Dia ingkar daripada dia nak beramal benda tu. Kita tengok orang Islam kita. Ada orang Islam kita yang tak sembahyang? Ada. Mai bulan puasa, ada orang Islam kita tak puasa? Tu kok mana cerita tu? Tu kok mana cerita tu? Ada orang kaya, orang Islam kita yang tak keluar zakat? Itu dia. Yang tu nama dia kufur amali. Kufur amali ni masuk dalam kita. Kalau saya contoh, na'udzubillah lah, saya Islam, ya, saya yakin Allah Tuhan saya yakin. Tapi saya sembahyang pun, orang kata apa, celak-celup tak sembahyang. Ada setengah tak sembahyang langsung. Mai bulan puasa, mula cari bekalan. Stok haram tak pernah puasa. Ni nama dia kufur amali. Allah Ta'ala suruh kita beramal dengan amalan tu, kita ingkar. Inilah orang dia yang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Sebab tu disebut tu, orang-orang yang masuk neraka ni, orang kafir dan juga orang-orang yang fasik, wal'iyazubillah min zalik. Tu cerita dia. Mana kafir dia termasuk dalam kita. Kita bukan kafir i'tiqadi, tapi kafir amali. Tu kena faham tu. Tu kita kena faham betul-betul ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut Al-Quran tu betul. Disediakan neraka ni adalah untuk orang-orang yang kafir. Jangan kita dah harap puak tu yang nak masuk neraka. Kita tawai lagi. Sebab itu apa nama ni? Dalam kitab Matan Zubat, Syekh Ibn Ruslan kata apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun qabla ubadil wasan. Tu kata Syekh Ibn Ruslan. Matan Zubat ni tuan-tuan, dia dalam bentuk syair. Tu ulama dulu Allah Ta'ala bagi ilmu kat mereka. Dia bercakap ilmu dia dalam bentuk syair, dia sampaikan ilmu dia. Di antara dia cerita kepada kita, kata Syekh Ibn Ruslan ini, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Hak ni bersepah berlaku di kalangan kita. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Setiap orang yang dia beramal tanpa ada ilmu. Dia beramal tapi dia tak ada ilmu. Mana dia tak belajar amalan hak dia buat tu. Mungkin dia tiru, mungkin dia tengok orang lain buat cara macam tu. Bighairi ilmin, dia tak ada ilmu, dia beramal dengan amalan tadi. Maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amalan hak dia buat dengan tidak ada ilmu tadi, mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tak diterima.
Tuan-tuan nampak? Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla ubadil wasan. Dan orang yang berilmu pula, dia tak beramal dengan ilmu dia. Dia pandai cakap, dia tak beramal dengan ilmu dia. Ingat, mu'adzabun, dia akan diazab oleh Allah Ta'ala qabla ubadil wasan, sebelum diazab penyembah berhala. Orang ni akan kena dulu ni. Tu orang yang berilmu, jaga baik-baik. Lepas tu saya cukup bimbang. Ada Allah Ta'ala bagi ilmu sikit ni, takut tak dapat nak beramal dengan ilmu saya tu. Takut tak dapat beramal, tu saya bimbang. Takut disebut sebagai Ibn Rasulullah kata, mu'adzabun qabla ubadil wasan. Dia diazab sebelum diazab, patutnya penyembah berhala tapi dia dulu daripada abadil wasan, penyembah berhala. Tu bahaya dia, tuan-tuan. Tu nak cerita begitu. Tu nak Syekh Ibn Rasulullah sampai maksud dia punya apa nama ni, tujuan itu melalui syair. Cukup cantik cerita dia. Ni nak mencerita kepada kita, tuan-tuan, itulah kata nak mengerti pentingnya kita ni. Nak buat sesuatu kena belajar. Kena belajar. Tak usah buatlah macam mana pun takkan jadi. Dia mesti nak kena ada ilmu. Barulah akan mendapat kesempurnaan di dalam apa yang kita buat tadi. Kita nak puasa ni tak lama ni, kena belajar bab puasa. Kena belajar. Bukan takat puasa, takat tak makan tak minum saja. Hak tak makan tak minum tu bukan baru lah ni bersepah di hospital tu, tak makan tak minum, tulis di kepala ujung kepala katil tu puasa. Macam mana cerita? Kita kena belajar, tuan-tuan. Sembahyang apatah lagi lah, hak ni lagi sakanlah. Yang amalan yang kita buat hari ini wajib kita kena belajar. Tak kira sama ada sembahyang seorang diri ke, sembahyang berjamaah ke, apa tak kira, kena belajar betul-betul. Tu kalau kita nak kesempurnaan dalam kita beramal. Yang mana amal kita baru nak diterima oleh Allah. Kita yang takut mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tak diterima. Okey, baik. Kita tengok sikit. Soal mungkar dan nakir, nikmat dan azab kubur. Wajib kita percaya. Nampak tu? Wajib, bukan kata harus, bukan sunat. Wajib kita kena percaya dan beriktikad, berkeyakinan kita, sesungguhnya mayat itu apabila diletakkan ke dalam kubur, maka dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Ingat tu, tuan-tuan tu. Tu ingat tu. Ni bukan saya cerita ni. Ni Tok Syekh ni dekat kitab ni dia cerita ni. Sekali saya baca hadis ya. Saya baca hadis Nabi sekali lagi. Macam mana? Dia kata, wajib kita percaya dan beriktikad sesungguhnya mayat itu apabila diletakkan ke dalam kubur. Dah telah kita timbus semua sekali lah. Dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Tadi roh dia tak ada. Roh dia malaikat cabut, malaikat Israel cabut. Tapi ingat, mati ni bukan mana hilang terus roh dah. Mati ni kita istilah sebagai maut, iaitu mufaraqatur ruh anil jasad. Tu dia nama mati. Berpisah roh daripada jasad. Bukan roh tu hilang, roh tak hilang. Cuma dia pisah. Sebab itulah kalau kita baca dalam kitab-kitab ceritakan masa kita duk mandi mayat tu, roh kita duk tengok tu. Begitu juga itulah yang kita sangat-sangat dituntut kalau mati tu disegerakan, dimandi, dikapan, disemayang dan ditanam. Pasal roh kita menderita. Pasal terutama sekali roh orang yang beriman, dia minta sangat-sangat cepat nak balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kematian jangan kita tangguh. Segerakan. Sebab apa? Kesian kepada jenazah tu. Dia tak boleh kata apa, tapi dia tahu perasaan tu. Tuan-tuan ni nak bagi tu ingat ni. Sebab tu berpisah roh tu, matilah semua kita ni. Mati. Masuklah hidup cakap ni pun. Satu hari sampai masa dia, bila malaikat Israel cabut roh saya, nyawa saya, habislah saya. Tapi tidak akan hilang selamanya. Roh tu dia naik ke hadarat Allah. Naik ke hadarat Allah. Lepas bila kita ditanam abadi ke bumi kan jasad kita tadi ni ke dalam kubur, maka roh tu dia akan turun balik. Roh tu akan turun balik. Tuan-tuan, sekali kita baca hadis ya kalau dan. Kalau tak ada kita sambung bulan depan. Maka dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Sekira-kira paham ia jasad dia tu akan pertanyaan dan soalan dan boleh dapat menjawabnya. Setelah itu didatangkan dua malaikat Munkar dan Nakir
bertanya dan menyoal-nyoal akan mayat itu. Ni. Mayat itu ni siapa? Kita lah. Tuan-tuan, ni semua ni bakal-bakal jenazah belakang. Termasuk dia cakap ni pun. Semua bakal-bakal jenazah belakang ni. Yang tu yang akan berlaku pada kita tu. Dia kata, tak apa. Dia tak tanya orang mati. Aku dah lagi. Awak hang tak mati? Apa punya koman sepanar. Tu saya kata, tauhid dia ajak kita. Hak mati tak apa. Habis ni kita ni boleh tengok kematian tu. Sebab itu dan Nabi dia suruh kita ziarah kematian ni. Pasal apa? Dengan kematian tu dia menjadi iktibar untuk kita. Sebab tu dia suruh kita pergi ziarah. Di samping itu kita dapat pahala pula. Dapat pahala Allah Ta'ala bagi. Dan kita bila kita tengok mayat tu, tengok jenazah tu, kita insaf bahawa diri kita satu hari nanti akan jadi macam tu lah. Lah kita pergi ziarah orang, besok satu hari orang akan ziarah kita pula. Pasal kita semua kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas akan pasti akan merasai mati. Yang nak jawab tu kita adalah. Dia kata orang mati tu, buat kita tak mati. Jamil lah, kena faham tu. Sebab tu dia kata di sini Allah Ta'ala masuk balik roh tu, mana kata dia sekadar yang dia boleh dapat menjawab soalan-soalan daripada malaikat. Setelah itu didatangkan Tuhan dua malaikat Munkar dan Nakir, bertanya dan menyoal-nyoal akan mayat itu dari hal Tuhannya. Tu yang sampai mar robuka tu, nabinya, waman nabiyuka, semua tanya tu ya, agamanya, ikutannya, dan dari hal kewajipan yang diperintahkan Tuhan supaya ditunaikan. Tu dia. Tu malaikat dia akan tanya tu. Yang benar ni semua kita tahu. Pasal soalan ni bocor lama dah. Lama dah bocor soalan ni. Semua orang tahu. Tanya anak-anak kita pun tahu soalan tu. Tapi nak jawab tak tahu lagi. Kita boleh jawab ataupun tidak. Yang tu sajalah. Kalau kita boleh jawab, alhamdulillah. Yang tu lah yang kita duk minta ni, duk minta dengan Allah Ta'ala ni, tuan-tuan tu. Supaya kita mudah menjawab soalan dia. Maka di antara dia itulah amalan kita lah yang akan menjadi benteng mempertahankan kita tu, tuan-tuan. Sebab tu Nabi pesan sangat-sangat tu. Salah satu lah dah. Di antara dia, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, akui satu. Yang kedua, ikut perintah betul-betul. Pasal apa? Sebab tuan-tuan boleh tanya, wama imamuka? Siapa imam kamu? Siapa imam kamu? Ustaz Yusuf. Itu imam mayang. Siapa imam kamu? Iaitu apa dia? Jawab, wama imamuka siapa? Tak tahu. Macam mana soalan bocor tak tahu jawapan? Al-Quran imami. Siapa yang kamu ikut? Imam tu mana ikutan kita? Siapa ikutan kita? Bukan Ustaz Usuk, bukan Tok Imam ni. Siapa yang kita ikut tu? Iaitu Al-Quran. Boleh ke kita baca Al-Quran? Tak boleh. Tu ikut macam mana? Nak jawab macam mana? Tuan-tuan cerita. Al-Quran boleh baca, tapi tak pernah baca. Beli Al-Quran, bubuh dalam rak dalam almari. Buh tu mak depan. Al-Quran 4, 5, 6 buah. Tak pernah sentuh, tarik-tarik keluar ni, debu keluar. Tak pernah baca Quran. Mana dia kata kita nak mengakukan Al-Quranu imami. Quran itu imam ikutan aku. Tak ada. Tambah nak ikut lagi daripada hukum tu, lagi-lagi teruk kita tu. Ni tuan-tuan nak cerita bagi. Tu semua tu malaikat akan tanya. Soalan tu kita akan tanya. Apa kita akan terima soalan itu dan kita nak kena jawab dengan Allah Taala besok ni. Kiranya mayat itu daripada mereka yang beriman. Tuan-tuan ni, ni panjang ni, tak boleh naik, kita sambung bulan depan lah pula cerita dia ni. Saya nak baca habis ya. Jika sekiranya dia kata, kiranya mayat itu daripada mereka yang beriman, lagi membuat amal yang soleh. Yang ni yang kita nak tahu, beriman, yang beramal dengan amal soleh, maka ditaufikkan oleh Allah Ta'ala, diberikan oleh Allah Ta'ala, dapatlah ia menjawabnya dengan sebaik-baik jawapan. Allah Ta'ala akan bagikan taufik hidayah kepada dia, ya, untuk dia dapat menjawab. Pasal apa? Pasal dia adalah orang-orang yang beriman dan betul-betul yang melakukan amal soleh. Jadi dia dapatlah menjawabnya dengan sebaik-baik jawapan. Orang ini beroleh nikmat dan kesenangan di dalam kubur hingga kiamat. Ini yang saya cerita minggu lepas tu. Sebab malaikat apabila dah tanya dia, dapat jawab
dapat jawab semua sekali. Semua dapat jawab. Ya, yang tu yang dia minta balik tu. Ni orang yang beramal soleh ni, orang yang beramal soleh ni, dah dapat jawab dari malaikat tu, dia minta pada malaikat nak balik ke dunia ni, nak bagi tahu saudara mara dia. Ni baca nakal juga ni. Ni cerita dalam hadis ni, bukan cerita kartun ni cerita dalam hadis. Dia minta pada malaikat nak balik ke dunia, nak cerita kat adik-beradik dia. Apa jaga betul tuan-tuan. Lah ni apa tak percaya tuan-tuan. Tapi malaikat kata tak ada dah. Hang dah mati dah lah ni. Ya. Sebab lepas ni roh kamu akan keluar balik daripada jasad kamu dah habis seterusnya. Maka pada masa itulah yang malaikat kata tadi, nam kanau matil arus. Maka wahai mayat, tidurlah kamu. Nam. Tu nam ni kata kerja fi'il amar daripada nama yanamu. Nam. Tu bahasa Arab nah. Bukan nam jahannam tu, saya kata nam pun betul. Nam ni tidurlah oleh kamu. Tu kata kerja dia bagi fi'il amar. Fi'il madhi dia nama, mudhari' dia yanamu, amar dia nam. Nam, tidurlah oleh kamu kanau matil arus, seperti tidurnya pengantin. Sampai hari kiamat. Sampai Allah Ta'ala bangkitkan pada malam ni, bangkit dia daripada kubur besok. Allahu Akbar tuan-tuan, kita tengok dari sini Allah lapang dada kita. Jadi kita dekat lapang dada tu, kita nak tengok, kita nak bawa diri kita ni kalau boleh jadi macam ni, kalau boleh biar lepas kita daripada azab kubur. Mana kita mendapat nikmat. Dan sekiranya mayat itu kafir ataupun munafik, maka tidaklah ia mendapat jawab. Orang ini kena azab di dalam kubur hingga kiamat. InsyaAllah saya sambung minggu bulan depan. Saya nak ceritakan tentang perihal nikmat dan azab dalam kubur. Dan bagi kita orang Islam ni, yang mukmin, yang asi, kita beriman tapi kita buat maksiat, kita tinggal sembahyang, kita tak puasa dan sebagainya, kita melakukan maksiat-maksiat lah, dia ni bila mati tuan-tuan ya, macam mana pula Allah Ta'ala nak berikan azab kepada dia, dan kita keseluruhan yang lain pula, macam mana pula Allah Ta'ala nak meringankan azab dia. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok dalam keadaan yang kita doa buat laku lah ni, memang ada di antara amalan-amalan kita tadi ni yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala meringankan azab di dalam kubur. Sebab itulah tuan-tuan, kita sebagai anak jangan kita lupa. Salah satu di antara dia adalah doa orang yang hidup kepada orang yang mati. Kalau kita, mak ayah kita dah meninggal dunia, jangan lupa doa untuk dia. Pasal apa? Dengan doa tadi ni, doa kita tadi, Allah Ta'ala terima doa tadi, anak yang soleh tadi, dia bawa di dalam kubur, maka dia akan diringankan azab dia. Diringankan azab dia pada malam Jumaat, diringankan azab dia pada bulan Ramadan. Tu semua cerita dalam hadis Nabi, semua Nabi cerita semua pada kita. Sebab tu tuan-tuan, kita malam Jumaat, kita jangan lupa baca hari Jumaat, pi ziarah kubur, ya, berdoa kita untuk mak ayah kita ataupun saudara mara kita dan sebagainya. Sebab semua tu akan memberi manfaat kepada mayat tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti di sini. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Banyak perkara saya nak cerita lagi, banyak perkara tuan-tuan. Pasal apa? Benda-benda macam ni tuan-tuan, dalam ilmu tauhid ni, ya, ulama kita dia tulis supaya nak memberikan tu, saya kata tadi ni, kesedaran kepada kita tu. Sebab tu tauhid ni diajak kita cukup cantik, supaya pertama sekali kita kena i'tiqad, yakin betul benda tu memang akan berlaku. Satu. Yang kedua, kita nak membajaga, nak bimbing diri kita ni supaya jangan kita bertindak di luar daripada batas apa yang telah ditentukan. Yang tu tujuan dia. Supaya apa? Nak mendapat keselamatan. Tak ada seorang pun di antara kita tuan-tuan yang malam ni, yang tuan-tuan nak masuk neraka. Nak ke? Seorang takkan jawab masuk neraka. Saya mampu daripada awal lagi, saya tak mau masuk neraka. Bukti dia macam ni lah ni. Kita mai semayang jemaah, kita mai hadir majlis, kita nak bimbing maklumat tu. Lepas apa? Dengan ilmu yang ada tadi, kita nak beramal. Biar kita beramal dengan ada ilmu.
Itulah baru kita amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan sarmadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.